hati yang pergi menghadap Allah, walaupun pada hari itu harta benda sudah tidak lagi boleh menolong dan membantu kita macam sekarang. Wang ringgit, anak pinak yang ramai, yauma la yanfa'u malun wala banun. Anak pinak yang ramai tak boleh tolong kita. Masing-masing diri, masing-masing jawab dengan Allah. Walaupun ada anak yang ramai di dunia boleh bantu, kita sakit, anak-anak kita boleh tolong hantar pergi ke hospital. Di hospital dia tunggu, dia jaga. Makan minum kita, berak kencing kita dia jaga. Tapi hari itu yang kata yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang ada harta banyak pun tak ada faedah, hari yang anak pinak ramai pun tak ada faedah, kecuali mereka yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Apa yang kita nak tengok pada hari ini sebagai muhasabah diri kita, yang kita duduk di dalam masjid yang kita rasa lapang, mungkin saat lagi ataupun besok lusa dari tempat yang lapang ini kita akan berhijrah ke dalam lubang liang yang sempit. Lah kita duduk tempat lapang, bilik rumah kita pun lapang, bilik tidur kita pun lapang, berbanding dengan lubang kubur yang sempit. Segala amalan yang kita kerjakan disebut oleh Allah di dalam surah Maidah, wa innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menerima amalan, ibadat, kebajikan yang dikerjakan oleh seseorang yang hatinya ada ketakwaan kepada Allah. Dia tak kira siapa yang buat amal. Hasan Razak ke buat amal, Haji Sobri ke buat amal. Yang Allah Ta'ala nak hitung ni amalan yang dikerjakan, amalan itu dibina, diletak di atas tapak asasnya, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu dua orang putera anak Adam yang melakukan ibadat korban. Seorang bernama Qabil dan seorang lagi bernama Habil. Ayat 67. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Watlu alaihim, watlu bacalah wahai Muhammad ke atas mereka itu kisah dua orang putera anak Adam, yaitu kisah yang benar, yang betul-betul berlaku, bukan cerita dongeng. Di antara dua orang putera anak Adam ini sama-sama melakukan ibadat kepada Allah, yaitu ibadat korban. Iz qarraba qurbanan, ketika mana kedua-dua orang itu, kedua-dua putera anak Adam itu melakukan ibadat korban. Fatuqabbila min ahadihima, lalu Allah menerima
ibadat yang dikerjakan oleh dua orang tadi ini Allah Ta'ala terima seorang ya. Fatuqubbila min ahadihima, Allah Ta'ala terima ibadat salah seorang daripada kedua yang melakukan ibadat korban. Seorang ya Allah Ta'ala terima. Walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak terima yang seorang lagi. Itu Allah Ta'ala contoh dua orang. Kalau ada contoh 100 orang yang datang melakukan ibadat di dalam masjid Permatang Gedung ini, ataupun pada hari Jumaat, sekitar 1000 orang lebih. Berapa orang je Sabri? Lebih kurang 1300 ke 1500. Kalau dalam ayat ni dua orang yang melakukan ibadat, seorang saja Allah Ta'ala terima. Kalau kita contoh 2000 orang, kemungkinan 1000 yang diterima, 1000 lagi tak diterima. Kalau 200,000 orang, mungkin 100,000 diterima, yang 100,000 lagi tak diterima. Apa sebab? Mari kita tengok. Qabil yang Allah tak terima korban dia tadi, dia kata ke Habil, qala la aqtulannak, kata dengan Qabil kepada Habil, aku bunuh hang. Pasal cemburu, jealous, disebabkan amalan yang dia korban Allah Ta'ala terima. Amalan yang si Qabil pula buat tak diterima. Jadi Qabil ni disebabkan Allah tak terima ibadat dia, amalan dia, maka yang menjadi mangsa ialah Habil. Dia kata aku bunuh hang. Qala la aqtulannak. Apa jawapan anak Nabi Adam yang bertakwa, anak Nabi Adam yang beriman? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah hanya menerima ibadat, amalan, kebajikan yang dikerjakan oleh orang yang hatinya bertakwa kepada Allah. Ayat 67 Suratul Maidah menunjuk kata dalam amalan, dalam ibadat yang kita kerjakan ini, tak semua yang Allah Ta'ala terima, kecuali mereka yang beramal yang menjadikan amalan itu diletakkan di atas asas ketakwaan kepada Allah. Dalam ayat yang lain, suratul Hajj, surah haji. Surah haji ini selepas daripada surah Isra, lepas surah Isra, surah Kahfi, lepas tu surah Taha. Kita akan berjumpa selepas daripada itu surah Mukminun, surah Al-Anbiya. Kemudian kita jumpa suratul Hajj. Dalam surah haji ini, kalau lambat kot, surah Maryam, surah Taha, Al-Anbiya, suratul Hajj. Dalam surah haji ini Allah Ta'ala sebut, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Maksud dia, lan yanalallaha luhumuha, takkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala
daging-daging korban yang kamu agihkan kepada fakir miskin tak sampai ke Allah Ta'ala. Wala dima'uha, darah yang mengalir atas muka bumi hasil sembelihan korban juga tak sampai kepada Allah Ta'ala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin, tetapi yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah ibadat yang dikerjakan oleh seseorang itu, sama ada korban, sama ada haji, sama ada umrah, sama ada ziarah, sama ada sembahyang, puasa dan lain-lain. Yang sampai kepada Allah ialah mereka yang melakukan ibadat tadi di mana hatinya penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Ayat 37 dari surah Al-Hajj, yakni suratul Hajj, juzuk as-sabi' asyara, mana juzuk yang ke-17. Bila kita tengok di sini amalan-amalan yang kita kerjakan untuk menjadikan diri kita ini sebagai manusia yang bertakwa, sebenarnya takwa ini mempunyai ciri-ciri yang perlu ada kepada kita. Kalau nak supaya Allah menerima amalan dan ibadat kita, diri kita perlu ada ciri-ciri ketakwaan. Sebelum itu kita ambil dia punya definisi ketakwaan. Bupati tengok Saudi tak main. Lalu dia yang hasil itu Saudi. Jadi ini pun kita nak kena perhati tengok. Mula saya nak bagi apakah definisi takwa yang diberi oleh angkatan awal di kalangan umat Islam. Sebagai contoh, Ali bin Abi Talib, dia memberi definisi takwa ini mula sekali al-khauf minal jalil wal amalu bit tanzil wal isti'dad li yaumir rahil wal ridha bil qalil. yakni sebagai takrif ataupun definisi takwa. Yang pertama kata Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah ialah al-khauf minal jalil. Dia uslub bahasa Arab macam tu. Kalau dari sudut bahasa Melayu, kalau kita susun, orang Arab pula tak faham. Kalau tak percaya, kita cakap ikut uslub Melayu, tanya orang Arab, dia tahu tak? Contoh, fasal qalbuka fa'alni hakadha. Tanya Arab tu, hak pasal tu, apa makna dia? Mesti dia tak tahu, dia tak boleh faham. Sebab itu uslub Melayu. Arab dia uslub dia masing-masing, cara dia, kaedah dia ada. Contoh macam kata Ali, al-khauf minal jalil. Hati ini ada rasa gerun dan rasa takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak berani nak melakukan kerja yang disebut dosa, kerja yang Allah Taala murka, dia tak berani. Itu dia kata al-khauf minal jalil.
Lepas tu kadang-kadang bila kita tengok orang baca Quran dalam sembahyang, dia baca dia menangis. Karena gerun dengan janji Allah, kamu tetap diazab kalau kamu buat begini. Kecuali kamu mohon ampun kepada Allah. Macam mana dia tak menangis? Pagi itu subuh, waktu saya nak balik daripada Mekah, bulan musim sejuk, suhu pagi itu 17, pukul 12 tengah hari pun 18, sejuk. Saya kenal lah suara yang jadi imam tu, Dr. Saud Surib, yang jadi imam subuh. Dia baca satu ayat penghujung surah Yusuf. Allah sebut dalam surah Yusuf ini, di penghujung dia, kisah yang berlaku kepada Nabi Allah Yusuf dengan saudara dia, juga dengan isteri Firaun, bukan satu kisah rekaan ataupun dongeng. Maka hadisai yuftara. Kisah ini berlaku di negeri Mesir. Maka hadisai yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Dia menangis. Seorang yang ikut serta tu, hak selalu duk bawa kereta saya tu, lepas keluar masjid dia tanya, tu imam tadi baca ayat apa? Saya kata surah Yusuf. Apa kisah dia? Sebab ramai orang tak beriman kepada cerita yang berlaku antara Nabi Yusuf dengan keluarga dia. Nabi Yusuf ni anak kepada Nabi Allah Yaqub. Yang sangat menarik dalam kisah itu, walaupun Nabi Yusuf itu dilakukan dengan berbagai-bagai kejahatan ke atas dia, mereka bertindak ganas, bertindak zalim, bertindak kejam, tapi bila sampai waktu kemarau panjang 7 tahun, makanan tak ada, keluarga yang duk buat jahat kat dia, yang duk sepak terajang dia, yang tauk dia dalam telaga, yang melakukan kejahatan, kekejaman, kezaliman ke atas dia, mai minta makanan, dia tengok-tengok dia kenal. Dia kenal. Depa haram tak kenal dia masa kawan jadi menteri. Siapa nak kenal? Mai minta makanan. Kutlah kalau kita ni tengok-tengok, anak haram tu mai dah. Hang tahu tak yang mai kat aku. Kalau kita macam mana je berzi? Dia dah. Dia sukat gandum bagi elok ya. Lepas tu barang ganti hak dia bagi tu, contoh macam jam, duit, gelang, rantai, dia buh balik tu. Bila balik buka-buka pada Nabi Allah Yaqub, terkejutlah Nabi Allah Yaqub. Macam mana boleh dapat balik? Benarnya patutnya yang ni sebagai barang gantian, tukang. Kita ada duit, dia ada gandum, kita ambil gandum dia, kita bagi duit ke dia. Ataupun kita ada jam tangan, dia tak ada jam tangan, gandum dia tu nilai jam tangan ni berapa gantang gandum, sukat bagi, bagi jam tangan, gelang, subang, rantai. Tak apa-api balik kot. Cuma dia kata hampa ni mai ramai dah. Awak adik-adik hampa ada banyak ni lah. Dia kata ada seorang lagi. Kalau ada seorang lagi mai, bawa mai semua. Kalau tak bawa mai, taubat lahum, aku takkan sukat gandum ni bagi hampa. Ada seorang sungguh lah Bunyamin tak mai. Bunyamin tu dengan Nabi Yusuf, dua beradik satu mak satu pak. Balik pergi minta yang tu, senangkan Nabi Yaqub nak bagi. Dulu hampa ajak pergi nak berkelah, hampa kata nak jaga adik hampa, tak tahu dia kekah dengan serigala, padahal mereka yang lempak masuk dalam telaga orang. Nabi Allah Yusuf takkan, Nabi Allah Yaqub takkan tak tahu dia Nabi, dia Rasul.
Yang duk pembohong tu anak dia di kalangan Bani Israel. Bani Israel itu anak cucu Nabi Allah Yaqub. Yang kata Bani Israel. Mai pula dia buat helah, dia boh gantang hak duk sukat gandum tu dalam bekas Bunyamin. Bunyamin kena tahan, boleh duk dengan dia. Bertahun duk berulang tu, satu hari dah tak ada benda dah. Gelang tak ada, emas tak ada, perak tak ada, jam tangan tak ada, kelah handphone tak ada apa, tak ada, habis semua dah. Bagi hari ni mai tak ada apa. Bagi tahu, wahai Tuhan yang mulia, kami ni disentuh oleh kepapaan. Tak ada nak apa, kami nak beli gandum ni dengan benda apa pun tak ada. Cuma mai hari ni betul-betul nak minta sedekah. Kami harap Allah Ta'ala lah yang akan memberi balasan yang baik kepada orang yang bersedekah. Bila Nabi Allah Yusuf dengar kata-kata itu, lalu Nabi Allah Yusuf tanya. Nabi Yusuf tanya, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa aqihi iz antum jahilun. Ada kisah orang Mesir. Orang Mesir patut dia kena tahu. Ayat Quran ni kadang-kadang bertapai. Ini surah Yusuf, kisah di Mesir. Apa kata ayat tu? Adakah masih kamu ingat hal alimtum? Perkataan alim tu, adakah kamu mengetahui? Tapi dalam ayat itu kita letakkan mana, adakah kamu masih ingat apa yang pernah kamu lakukan kepada Yusuf dan juga kepada saudara dari Bunyamin? Bila Nabi Yusuf kemukakan soalan itu, terkejutlah kan? Hai, macam mana dia boleh tahu tentang kisah ini? Lalu mereka pun kata, qalu a innaka la anta Yusuf, adakah engkau ni Yusuf? Barulah Nabi Yusuf kata, qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manallahu alaina. Apa dia yang kata qad dalam ayat tu dia sebut Allah telah memberi nikmat kepada kami. Qad manallahu alaina, Allah Taala beri nikmat kepada kami. Apa dia nikmat dia? Nikmat yang Allah Taala bagi kepada mereka ni, nikmat kenabian dia dapat, nikmat kesabaran. Allah Ta'ala bagi kepada dia sampai boleh jadi menteri. Innahu mayyattaqi, barang sesiapa yang bertakwa, kata Nabi Allah Yusuf kepada saudara dia, wa yasbir, dan sabar. Siapa-siapa juga tak kira siapa. Innahu mayyattaqi, perkataan man tu makna bagi orang yang jenis ada akal. Bukan macam binatang tak sebut man. Tumbuh-tumbuhan atau seban sebut ma, min alif ma. Sesungguhnya sesiapa yang bertakwa kepada Allah, yakni yang hatinya segerun dan takut kepada kebesaran dan keagungan Allah sampai tak berani nak melakukan kejahatan terhadap Allah. Wa yasbir, dan siapa yang mampu bersabar dari segala bentuk ujian kecil atau besar, sedikit atau berbanyak, ringan ataupun berat. Ujian itu, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tetap tidak akan menghilang pahala bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Siapa kata? Nabi Allah Yusuf kata kepada saudara-saudara dia yang memang tak boleh sabar, yang tak tahan dengan ujian. Sebab tu kita kena ingat, bila sebut kata innahu mayyattaqi, siapa yang bertakwa, orang yang hati dia gerun dan takut kepada Allah. Yang kedua, orang yang senantiasa melakukan ibadat itu menurut apa yang Allah syariatkan. Dia tak reka ibadat sendiri. Kita jangan tengok benda yang kita nampak baik pada pandangan kita itu ibadat. Dah. Ibadat ni apa yang Allah Ta'ala syariat, apa yang dibawa oleh Nabi. Kalau perkara yang tak disyariatkan, yang disebut di dalam kitab hadis,
perkara tu tak disyaratkan, tapi kita buat elok, lalu kita kata yang tu kebajikan, maka dia tetap tak jadi kebajikan sebab tak ikut syariat. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan buat persiapan, persediaan untuk keluar berhijrah daripada dunia yang lapang ini ke dalam lubang liang yang sempit, dan persiapan daripada lubang liang yang sempit ke satu alam mahsyar di hadapan Allah. Dah ada persediaan, dah ada persiapan. Itu dia kata Ali bin Abi Talib, orang yang bertakwa. Kita tengok dia sudah ada persiapan, dia sudah ada persediaan. Ni kita nak balik 2-3 hari tak ada sedia apa pun. Macam tahu nak pergi Mekah, dia kata aku dapat tawaran pergi Mekah, tengok apa tak ada beg, tali apa tak beli. Tak ada persiapan. Sampai hari dipanggil untuk lapor diri, tak ada persiapan. Kena tunda pasal tak ada persiapan. Persiapan diri untuk mempelajari manasik haji pun tak ada. Persiapan untuk nak berangkat pergi dengan segala bekalan, pakaian dan seumpama pun tak ada. Maka yang tu tak boleh pergi. Maka sama Ali bin Abi Talib kata persediaan, persiapan untuk keluar berhijrah daripada alam yang fana kepada alam yang baqa, alam yang kekal abadi, daripada tempat yang lapang ke dalam lubang liang yang sempit. Waridha bil qalil, satu lagi kita setuju hati dengan apa jua bentuk keadaan yang Allah beri kepada kita, miskinkah kita, kayakah kita, sederhanakah kita, dalam keadaan yang seperti mana kita terima. Itu 4 perkara yang disebut oleh Ali bin Abi Talib. Mungkin tak sempat nak memberitahu tentang ciri-ciri ketakwaan. Cuba kita perhati tengok. Itu jelas. Dengan sebab itu, kewajipan bila kita duduk atas tu, member ni tinggi, kalau saya tak baca tu tinggi-tinggi tu. Sungguh. Sebab kita buat kadar sunnah Nabi ini lebih kurang parah pinggang kali. Orang yang duduk atas tu, dia nak menyampaikan khutbah, dia kena nampak orang semua. Duduk atas tu, orang tu kan nampak. Tak nampak. Sebab tu masjid yang mana yang jemput saya baca khutbah, kalau member tinggi macam ni, saya baca di bawah. Kita nak tengok reaksi orang yang kita sampaikan khutbah. Kita perhati tengok macam mana reaksi dia. Dan bagaimana ahli Jumaat tentang adab berjumaah di dalam masjid. Kadang-kadang kita duduk tengah baca khutbah, orang masuk, dia main lewat, dia main tu, dia bersalam dari ujung sana tu sampai ujung ni, salam. Saya nak tanya, tak mana Islam ajak tu? Khatib dia tengah baca khutbah. Itu adat resam orang Melayu yang tak boleh tinggal, padahal tu kena tinggal. Apa bukti dia? Nabi duduk menyandak di satu tiang dalam Raudah Ustuwanah Aisyah. Masuk seorang sahabat. Lalu sahabat itu terus sembahyang waktu asar. Selesai dia sembahyang, baru dia pergi bagi salam kepada Nabi. Menunjuk kata sahabat ni tadi mendapat didikan langsung daripada Nabi. Dia masuk tu, dia tak pergi bagi salam kat Nabi walaupun Nabi itu mulia. Nabi ajar dia, mulia seorang Rasul, mulia lagi rumah Allah. Awak mulia ke kawan-kawan kita ada kita salam? Ya, salam. Padahal rumah Allah Ta'ala tu kita kena bagi tahiyat. Masuk bagi tahiyat. Satu hari Nabi sedang membaca khutbah. Tiba-tiba seorang tu masuk terus duduk. Nabi berhenti khutbah. Siapa yang baru datang tadi? Yang terus duduk, tak memberi tahiyat kepada masjid. Lalu Nabi kata, bangun, salat 2 rakaat seringan, kemudian baru duduk. Kau tu pun, sahabat tadi, bangkit.
Ada dalam kitab Bulughul Maram, nama sahabat tu pun ada dalam kitab tu. Kitab hadis. Dia pun bangkit sembahyang secara ringan, baca Fatihah, tak baca surah, lepas tu duduk dengar khutbah. Tu tengah Nabi baca khutbah ada hadis. Hadis tu hadis sahih. Kecuali mereka yang mengaji hadis, dia mengaji hadis satu hadis. Ada satu Nabi, ketika Nabi tengah baca khutbah, seorang sahabat bangkit semayang. Dia main lama dah, dia semayang 4-5 kali dah, niat etikaf dah. Tiba-tiba Nabi dia baca khutbah, dia bangkit. Nabi suruh tarik tangan dia, suruh dia berhenti. Jangan semayang. Sebab waktu Nabi sedang menyampaikan khutbah, yang ramai lama semayang tahiyat masjid, semayang apa semua dah, tiba-tiba Nabi tengah baca khutbah, dia bangkit semayang. Nabi suruh berhenti. Jadi ada dua hadis ya. Hadis ni ke yang kawan nak baca, kata bila kita masuk tok khatib baca khutbah kita tak kena semayang. Tu yang tadi itu. Yang sahabat saya sebut tadi. Bila kita tengok di situ dengan amalan kita, sahabat tadi semayang dah siap, baru dia mai bagi salam kepada Nabi. Sebab adab masuk masjid begitu. Oleh kerana dalam hadis kata lara ni bercakap. Saya baca dalam kitab Afat ala Tariq, tulisan Dr. Said Noh, yang kata lara ni waktu khatib baca khutbah dia duk berzikir. Dia ni warak lebih khutbah tak dengar tak apa. Oh dia. Inallah, inallah, inallah. Khatib baca khutbah. Hak tu pun sama tak kira jemaah. Tu dalam kitab apa nama Afat ala Tariq. Seorang lagi dia kata zaman Rasulullah dulu masjid bukan lantai marble macam lah. Masjid dulu tanah, ketul-ketul batu banyak. Nabi tengah baca khutbah, dia duk main batu tu, lambung batu. Hak tu pun lara. Said Noh kata lagi, hak masuk masjid bersalam sama-sama kawan pun lara juga. Oh, tu banyak lah perkara lara. Jadi hal-hal yang macam ni kita kena letakkan dalam majlis ilmu kita ni. Ni ilmu akhlak, yang ni ilmu syariah, yang ni ilmu akidah, bagi ada ke semua. Barulah kita dapat sempurna sewaktu kita melakukan apa-apa jua ibadat. Jadi tadi kesimpulan, selagi mana hati seseorang itu masih belum ada ciri-ciri ketakwaan dan tak memahami definisi takwa untuk direalisasikan, maka selama itulah ibadat yang kita lakukan ditolak dan tak diterima oleh Allah, sebagaimana ibadat Qabil yang melakukan korban, sedangkan ibadat Habil diterima, yang Qabil ditolak. Kita duduk main dah masjid, hak orang tak main masjid, orang tak main ngaji tu tak tepi. Hak tak main jemaah tu tak tepi. Kita kira kita hak main. Hak main ni kalau boleh kita tak mau ada kemuruk. Faham kok kemuruk tu? Ayam kelip telur dia mengeram. Kalau hak kemuruk tu tak jadi anak. Dah tak jadi anak sudahlah busuk. Jadi jangan bagi ada kemuruk, insya-Allah. Ianya akan mendatangkan kebaikan untuk kita. InsyaAllah kalau ada umur panjang, kita main lagi. Ada umur panjang insyaAllah. Saya semayang siap. Isya saya semayang dah. Tuan-tuan tak boleh semayang Isya lagi, saya boleh dah. Sebab saya pukul 7 pagi kita keluar. Sudah budak baru dia keluar belok start. Habis duk telefon Haji Sabri, dia tak angkat. Saya nak rehat, nak mandi apa. Mujok ada kawan Haji Umar, Jemaah Osman, pergi mandi rehat rumah dia, rehat sat. Lepas tu dia berjamu minum sikit rumah dia, selesai. Jadi saya mari dalam perjalanan, adab kita bermusafir, semayang sunat musafir, kemudian kita semayang yang jenis kasar kena kasar, yang jamak kena jamak. 2 waktu himpun satu waktu, yang jenis 4 rakaat boleh ringkas jadi 2 rakaat. Hak tu nama dia qasar. Yang hak impun mengerik dengan Isya, hak tu nama dia jamak. Jamak apa? Jamak takdim. Pasal apa jamak takdim? Isya
mari sembahyang dalam waktu maghrib. Takdim. Itu hak jenis malam. Hak jenis siang pula lohok dengan asar. Hak kalau takdim sembahyang asar buat dalam waktu lohok, tapi syarat lohok kena sembahyang dulu. Jangan pergi duduk sembahyang asar dulu. Kalau kata jamak takhir, hak lohok buat pergi masuk dalam waktu asar, ataupun hak maghrib buat pergi dalam waktu isya. Itu nama dia takhir. Siapa yang turun yang ni Allah Ta'ala beri kelonggaran untuk orang musafir, untuk orang mengerjakan haji, dan untuk waktu hujan. Kalau hujan, sembahyang maghrib ni hujan lebat, imam kata sekali kita sembahyang sesiap, sembahyang jamak. Niat nak sembahyang isya dalam waktu, mari bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, hujan duk meneru lagi, bakit sembahyang isya pula 4 rakaat. Tadi 3 rakaat, yang ni terkasar tak boleh sembahyang. Habis sampai lepas sembahyang isya tu bagi salam, hujan tak berhenti juga. Siapa nak belah balik lah hujan, baliklah, basah kuyup tak apa, sembahyang dah, tutup masjid. Depan ni kata gila pun. Sembahyang masjid tu ngerik dengan isya sembahyang sekali. Padahal syariat yang Allah turun kepada Nabi Muhammad, boleh sembahyang jamak kerana hujan. Sebab hujan boleh sembahyang jemaat. Tapi pasal dah kita tak bisa buat. Kalau kita buat, dia kata yang tu itu ilmu baru, yang tu ajaran baru, mungkin sesat siapa kasih Muhammad juga. Dah, pasal ke kita tak tahu tu lah. Tak cetrai tengok buat. Paling gila wah. Ada lah sembahyang jamak pada hujan. Padahal ada hukum dia. Kadar itulah tuan-tuan, mudah-mudahan sebanyak yang saya sampaikan ini mendatangkan manfaat dan faedah pada kita bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'ti' riqabana wa riqaba aba'ina wa ummahatina wa awladina wa azwajina minan nar. Allahumma rizqna al-jannata bighairi hisab. Rabbana zidna 'ilma rizqna fahma. Rabbana zidna 'ilma rizqna fahma. Rabbana zidna 'ilma rizqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillah. Ta'ala ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, kuliah Ustaz Hasan Razak ni kita akan adakan insyaAllah pada tiap-tiap hari Sabtu minggu keempat. Jadi war-warkanlah kepada kawan-kawan supaya kita dapat ramai-ramai untuk mengikuti kuliah tafsir yang akan disampaikan oleh Ustaz insyaAllah.